Baiklah belajar sekalian, hari ini kita akan sambung lagi murojaah kita. Murojaah uh, kelas maharat kita pada hari ini, kelas maharat tajwid. Okey. Pada minggu-minggu yang sebelum ni kita dah murojaah beberapa topik, beberapa subtopik yang penting. Okey. Ini pada bab yang ketiga kita dah masuk beberapa subtopik yang dirasakan sangat penting, dan saya buat satu ringkasan untuk kamu supaya kamu mudah untuk faham dan mudah untuk ingat. Okey. Mari kita tengok balik apa yang kita dah ulang kaji sebelum ni pada bab yang ketiga ni. Okey. Okey, dalam bab yang ketiga iaitu ahkamul lamat sakinah. Apa yang kamu belajar pada sebelum ni adalah apa yang kamu kena faham sebelum ni adalah lamat ni adalah lam yang mati. Okey. Itu dia yang kamu belajar sebelum ni. Okey. Lepas tu dalam ni ada beberapa pecahan. Okey, beberapa pecahan yang kita dah tengok, antaranya ialah lamul ismu, lam ta'rif, lam fi'il, lam amar, lam huruf. Okey. Sebelum ni kita dah belajar lamul ismu, lamul isim kita dah belajar. Okey. Habis kita dah ulang kaji. Belajar balik, ulang kaji lah maksudnya. Okey, hari ni kita akan tengok kepada sambungan kita pada tajuk lamut ta'rif. Okey, hari ni kita sambung kepada lamut ta'rif. Baik. Video ni kamu kena tengok sampai habis. Kamu kena tengok daripada awal sampai habis, sebab dalam video ni saya akan bagi soalan. Okey, soalan spontan. Jadi setiap masa yang kamu tengok tu, kamu kena perhatikan. Okey, dalam pembentangan ataupun ulang kaji yang kita buat ni, saya akan selitkan dengan soalan-soalan. Jadi kamu kena perhatikan dan kamu kena jawab soalan tersebut. Okey. Baik, kita tengok, kita teruskan lam ta'rif. Apa dia ada dalam ni? Okey, hari tu kita dah masuk kepada bahagian lamul qamariyah. Okey, lam ta'rif ni terbagi pada dua, lamul qamariyah dan lamul syamsiyah. Okey. Baik, minggu lepas kita dah belajar macam mana nak mengenal lamul qamariyah. Okey, lamul qamariyah macam mana kita nak kenal, iaitu alif lam. Okey, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Ni huruf qamariyah yang 14 ni, jadilah dia lamul qamariyah. Lamul qamariyah, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, jadilah lamul qamariyah. Hukum dia, hukum wujubu izharul lam. Hukum dia wajib menjelaskan bacaan lam ni, lam qamariyah ni. Okey. Okey, lepas tu kita tengok ta'rif. Okey, ta'rif ni macam mana nak untuk mudah ingat. Okey, macam mana nak tahu maksud dia untuk mudah kita faham dan mudah kita ingat. Jadi kita pecah-pecah kepada beberapa bahagian. Okey, contohnya ni, pecahkan sini satu, lepas tu sini, lepas tu sini, lepas tu gabung semua, jadilah satu ta'rif lamul qamariyah. Lepas tu kita pergi pula kepada sabab tasmiyah, sababut tasmiyah. Okey, hari ni kita akan tengok pada sababut tasmiyah. Baik, sababut tasmiyah lamul qamariyah. Okey, sababut tasmiyah lamul qamariyah. Apa dia? Mari kita tengok. Okey, dinamakan lam dengan lam qamariyah bagi menjelaskan lam ta'rif semasa menyebut lafaz al-qamar. Semasa menyebut lafaz al-qamar. Okey. Menjelaskan lam ta'rif. Jelaskan bacaan lam ta'rif. Okey. Semasa menyebut lafaz al-qamar. Al-qamar. Okey. Al-qamar. Baik. Ni. Kalimah al-qamar. Lafaz al-qamar ni. Jadi
kena jelaskan lam ta'rif. Okey, mana lam ta'rif? Inilah. Alif lam ni adalah lam ta'rif. Alif lam ni lam ta'rif. Bila bertemu dengan qamar, jadi kaedah dia dinamakan dengan qamariyah sebab jelasnya sebut lam ta'rif. Jelasnya lam ta'rif semasa menyebut al-qamar. Okey, ni al-qamar. Asal dia alif lam bertemu dengan qamar. Jadilah al-qamar. Okey, al-qamar. Jelas. Jelas Jelas bunyi lam qamariyah ataupun bukan lam qamariyah, lam ta'rif. Ni alif lam ni. Jelas bunyi lam ta'rif ni. Okey, tu adalah sebab kenapa dinamakan dengan lam qamariyah. Okey, sebabnya jelas lam ta'rif, menjelaskan lam ta'rif. Menjelaskan lam ta'rif semasa menyebut al-qamar. Okey, al-qamar. Al-qamar. Jelas bunyi lam ta'rif tersebut ya. Okey. Baik. Seterusnya ni yang kata lam ta'rif tu adalah alif lam. Alif lam ni lah lam ta'rif tu. Alif lam ni. Alif lam ni lah. Lam yang ta'rif, lam ta'rif yang saya merahkan tu adalah ni. Alif lam. Jadi dalam lafaz al-qamar ni alif lam ni disebut dengan jelas. Menjelaskan lam ta'rif. Inilah lam ta'rif. Ni lam ta'rif. Okey? Boleh tu dah mudah untuk kita faham sebab dinamakan al-lamul qamariyah. Okey. Baik, ni adalah dalam bahasa Arab dia lah. Okey, summiyat al-lamu laman qamariyah li zuhuri lamut ta'rif inda an-nutqi fil lafzil al-qamar. Okey, inilah yang maksud dia atas tu. Inilah dalam bahasa Arabnya. Dia dalam exam kamu kena tulis macam ni lah. Okey. Bila tanya sebab tasmiyah lamul qamariyah, jawabnya macam ni dalam bahasa Arab ni. Okey. Untuk mudah fahamnya, kamu tengok perkataan al-qamar, lepas tu pecahkan lam ta'rif dengan perkataan qamar. Jadilah keluarlah lam ta'rif. Jadi sebab dia adalah sebab jelasnya bacaan lam ta'rif. Okey. Itu kaedah dia. Okey, boleh? Boleh Okey, seterusnya adalah sebab izhar. Tadi sebab tasmiyah. Ini sebab izhar. Sebab izhar ni sebab izhar apa? Izhar pada hukum dia itulah. Hukum jelasnya alif lam tu, lam ta'rif tu. Okey. Okey, sebab dia jauhnya makhraj huruf ini dengan makhraj lam. Jauh itu melarang baca dengan dengung. Tu sebab izhar. Jauhnya makhraj huruf ini dengan makhraj lam. Jauh itu melarang baca dengan dengung. Bila melarang baca dengan dengung, jadi dia kena baca dengan izhar. Okey? Izhar. Okey. Makhraj huruf ini. Makhraj huruf ini makhraj huruf mana? Makhraj huruf ni makhraj huruf ini adalah makhraj huruf ni makhraj huruf al-qamar. Itulah makhraj huruf qamar tersebut. Makhraj huruf qamar yang 14 tu. Yang 14 tu. Yang awal-awal kita tengok tadi tu. Yang awal-awal kita tengok sebelum ni. Ni huruf qamar. Huruf qamariyah 14. Makhraj dia ni dengan makhraj lam. Ni makhraj lam adalah jauh. Okey, jauh makhraj tersebut dengan makhraj lam. Contoh ba, ab, am. Tu makhrajnya. Nak tahu makhrajnya, kita letakkan satu huruf di depan dia, lepas tu letakkan baris. Contoh letak huruf alif, lepas tu letak baris atas. Okey, ab. Kat mana? Ab, am, au, af. Tu makhraj huruf tersebut. Makhraj lam al.
Jauh. Sebab jauh, maka bacanya mestilah baca dengan jelas. Izhar. Okey? Jelas. Izhar. Okey. Makhraj lam dekat mana? Makhraj huruf-huruf Qamariyah ni dekat mana? Soalan. Makhraj lam di mana dan makhraj huruf-huruf Qamariyah ni di mana? Okey, tu kamu jawab sendiri. Tu kamu jawab. Okey, tu soalan. Baik, seterusnya tu habis. Untuk sebab izhar. Itulah sebabnya. Sebab jauhnya makhraj ni huruf-huruf tersebut dengan makhraj lam. Okey. Habis untuk bahagian lam Qamariyah. Habis bahagian lam Qamariyah. Jadi contohnya kamu boleh tengok dalam buku ataupun dalam Quran pun, bila jumpa alif lam dan bertemu dengan huruf Qamariyah, maka jadilah dia lamul Qamariyah. Okey, lamul Qamariyah. Baik, seterusnya kita tengok kepada lamus syamsiyah. Lamus syamsiyah. Baik. Lamus syamsiyah. Apa dia ada dalam lam syamsiyah ni? Kamu yang pertama sekali kena ingat bahawa lamus syamsiyah ni adalah idghamu. Idgham. Okey. Bila ingat lam syamsiyah, ingat idgham. Okey. Idgham. Lam syamsiyah, idgham. Lam syamsiyah, idgham. Okey. Idgham apa dia? Idgham memasukkan. Okey. Idgham ni memasukkan. Okey. Ingat lam syamsiyah, ingat idgham. Seterusnya, ni kaedah dia. Sama juga dalam Qamariyah, iaitu alif lam. Okey, lam ta'rif ni alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Ni huruf syamsiyah 3, 6, 9, 12, 13, 14. Okey. Lam syamsiyah pun 14 huruf. Ni huruf dia. Alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yang 14. Jadilah lamus syamsiyah. Jadilah al-lamu syamsiyah. Okey. Itu kaedah dia. Pertama sekali ingat, bila lam syamsiyah, ingat dengung. Lepas tu, alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Jadilah dia al-lamu syamsiyah. Okey. Baik. Hukum dia apa dia? Hukmuhu wujubu idghamul lam. Okey. Yang tadi kita fokus kepada idgham tu. Sebab apa? Sebab dia membawa kepada hukum wujubu idghamul lam. Wajib menjelaskan. Bukan wajib menjelaskan. Wajib menidghamkan lam. Wajib memasukkan lam. Wajib memasukkan al-lamu. Al-lamu ni, pada alif lam ni, lamu ni, wajib memasukkan al-lam. Idghamul lam. Contoh pada kalimah at-tayyibu. Okey, pada kalimah at-tayyibu. Okey, kita tengok macam mana. Okey, kita pecahkan kalimah at-tayyibu ni kepada huruf. Okey, pertama alif lam, lepas tu ta, okey, ya, ba. At-tayyibu. Okey, at-tayyibu ni lam, alif lam ni, alif lam ni diidghamkan. Lam ni diidghamkan kepada huruf ta. Okey, lam ni diidghamkan kepada huruf ta. Dimasukkan lam ni kepada ta. Jadi baca dia at-tayyibu. At-tayyibu. Okey, tak jelas bacaan lam tersebut sebab dah diidghamkan kepada huruf ta. At-ta. At-ta. Tak ada bunyi lam. Okey, itu maksudnya mengidghamkan. Okey, dan maksudnya wujubu idghamul lam. Wajib menidghamkan lam. Okey, wajib menidghamkan lam. Itulah. Lepas tu satu lagi kaedah nak kenalnya huruf syamsiyah ni adalah dengan melihat kepada selepas huruf alif lam ni, huruf tersebut adalah bersabdu. Ni huruf ta ni. Huruf ta ni bersabdu. Okey, selepas alif lam huruf bersabdu.
Itu adalah cara mudah kita nak kenal huruf al-lamul syamsiyah. Okey, itu cara mudah nak kenal al-lam syamsiyah. Bila lepas alif lam, huruf tersebut adalah huruf yang bersabdu dan bacaan dia adalah idghamul lam at-tayyibu. Okey? Okey, jelas ah? Okey. Baik, takrif dia ma ta'rifu lam syamsiyah. Okey, ini soalan. Okey, ini soalan. Okey, ma ta'rifu lam syamsiyah. Dia lebih kurang lam qamariyah juga, cuma dia ada tukar sedikit saja. Yang ni kamu tengok dalam buku dan kamu jawab. Okey. Okey. Dan satu lagi, sababu idgham. Sebab apa? Sababu idgham. Tadi lam qamariyah tadi sababu izhar, yang ni sababu idgham. Okey. Tu pun kamu kena jawab. Satu ta'rif dan satu sebab idgham. Okey. Baik. Itu sahaja untuk kamu fokuskan pada tajuk lam syamsiyah ni. Okey, itu saja yang perlu kamu fokuskan pada tajuk ni. Untuk kamu mudah ingat dan untuk faham, ini saja. Benda-benda ni saja yang pentingnya. Okey? Baik. Habis bahagian lam ta'rif. Okey, habis bahagian lam ta'rif, iaitu lam qamariyah dan lam syamsiyah. Okey? Tajuk seterusnya pada lamat sakinah adalah lamul fa'li. Okey, lamul fa'li. Mari kita tengok apa yang ada dalam lamul fa'li ni. Okey, lamul fa'li, perkara pertama yang kamu kena ingat pada tajuk lamul fa'li ni adalah al-fa'li. Al-fa'lu. Al-fa'lu. Okey, fa'il. Fa'il. Lamul fa'il. Lamul fa'il. Fa'il ni apa? Fa'il ni adalah perbuatan. Okey, lam perbuatan. Lam perbuatan. Macam mana nak jadi lam perbuatan ni? Okey, yang pertama sekali kamu kena ingat ia adalah berkaitan dengan fa'lu. Okey, jadi fa'il ni ada berapa? Ada berapa dalam dunia ni fa'il? Ada berapa? Dia ada yang pertama sekali al-madhi. Okey, fi'lul madhi. Dalam bahasa Arab kamu belajar ni fi'lul madi. Yang kedua fi'lul mudhari'. Okey, fi'lul mudhari'. Lepas tu ada lagi fi'lul amr. Fi'lul amr. Okey, tiga ni je fi'il, pecahan pada fi'il. Okey, fi'lul madhi, fi'lul mudhari' dan fi'lul amr. Fi'lul amr. Okey, kita tengok apa dia fi'il madi. Fi'il madi adalah perbuatan yang telah berlaku. Perbuatan yang telah berlaku. Itu fi'il madi. Madi yang lepas. Okey. Contoh dia dalam Al-Quran lah. Ni contoh dalam Al-Quran. Kita ambil Alhaakumu. 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 Okey. Contoh fi'il madi. Sebenarnya fi'il mudhari'. Apa dia fi'il mudhari'? Perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Okey, contoh dia yaltafit. Yaltafit. Okey, yaltafit. Untuk mudah kenal fi'il mudhari' ni, kamu kena ingat perkataan ataupun huruf yang pertama tu. Huruf mudhari'. Apa dia? Huruf mudhari' ya, ta, alif dan nun. Ya, ta, alif dan nun. Itu huruf mudhari'. Bila huruf tersebut berada di depan fi'il, maka jadilah dia fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Baik, seterusnya fi'lul amr, perbuatan berbentuk suruhan.
perbuatan berbentuk suruhan. Suruh. Bila suruh ni adalah perbuatan. Jadi, dia akan termasuk dalam fi'lul amar. Okey? Contohnya, ij'al hadha. Ij'al hadha. Ij'al. Dia suruh. Ij'al hadha. Okey? Ij'al hadha. Ya, okey. Itu je. Itu sahaja pecahan dalam lamul fi'li. Untuk kamu mudah ingat. Lamul fi'li. Untuk kamu ingat. Pertama, kena ingat al-fi'lu. Terjadi pada fi'il. Fi'il ada berapa? Ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Okey? Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Seterusnya, dia ada pula hukum. Dia ada juga hukum. Okey? Hukum di sini dia terbagi kepada 2. Hukum di sini terbagi kepada 2. Jadi, soalannya, apakah hukum bagi lamul fi'li? Apakah hukum bagi lamul fi'li? Soalan yang pertama, apakah hukum lamul fi'li? Dan dia ada 2. Dia ada 2. Okey, jawab. Apakah hukum lamul fi'li? Okey. Lepas tu, mas sabab. Mas sababuhu. Apakah sebab? Kalau kamu kata hukum dia izhar, sebab apa? Lepas tu kalau kamu kata hukum dia idgham, sebab apa? Okey? Sebab apa? Apakah hukum dan apakah sebab? Kamu kata hukum dia macam tu. Okey, itu soalan untuk lamul fi'li. Okey, boleh? Jelas tak? Lamul fi'il, ingat 3 saja. Ingat fi'il 3. Ingat fi'il yang 3 ni saja. Madhi, mudhari', amar. Madhi, mudhari', amar. Dan ada alif lam. Bukan. Ada lam. Ada lam pada fi'il tersebut. Contoh, al. Ni, al, ha, kumu. Ij'al. Ij'al. Dia tak kisah. Tak kisah lam tu berada di depan ataupun lam tu berada di hujung. Okey? Okey? Yaltafit. Ni, lam. Okey, pada fi'il mudhari'. Okey? Baik, itu saja untuk lamul fi'li. Seterusnya, lamul amar. Lamul amar, untuk mudah kamu ingat lamul amar, yang kamu kena tahu adalah ini. Kena ada kalimah summa. Bila ada kalimah summa, ada kalimah waw dan ada kalimah alfa. Huruf fa lah. Summa, ni semua ada maksud. Summa, kemudian waw dan fa, maka. Al-fa'u. Okey, kena ingat. Mula-mula sekali kena ingat kalimah ni. Summa, wa dan fa. Okey, untuk lamul amar ni. Lepas tu, dia bertemu dengan perkataan ni. Kalimah ni bertemu dengan lam. Okey, kalimah summa, kalimah waw, fa ni bertemu dengan lam dan bertemu dengan fi'il mudhari'. Okey, dan bertemu dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi, dia tak akan jadi. Dia hanya bertemu fi'il mudhari' sahaja. Jadilah dia lamul amar. Okey, ni putaran dia. Putaran dia macam ni. Bila summa bertemu dengan lam dan lam tu adalah lam yang terletak pada fi'il mudhari'. Contoh, summa yaqta. Summa, lam ni berada di depan fi'il mudhari'. Jadi summal yaqta. Baca dia. Summal yaqta. Summal yaqta. Jadilah dia fi'il amar. Okey, ini contoh dia lah. Okey, yang pertama sekali kamu kena ingat kalimah ni. Kalimah summa, kalimah waw dan kalimah fa bertemu dengan lam dan bertemu dengan fi'il mudhari'. Jadilah dia lamul amar. Lamul amar. Jadi hukum dia wujubu izhar. Okey, hukum dia wajib menjelaskan lam tersebut sebagaimana hukum lamul ismu. Lamul ismu. Okey, hukum dia sama dengan hukum lamul ismu. Okey. Baik, itu saja untuk lamul amar. Itu saja untuk lamul amar. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok lamul huruf. Akhir sekali, macam mana lam huruf ni? Macam mana jadi lam huruf? Okey.
Okey. Pertama sekali kena ingat perkataan hal dan perkataan bal. Perkataan hal dan perkataan bal. Lepas tu macam mana terjadi? Hal ni bila kita pecahkan, bila kita cerakinkan, adalah huruf ha bertemu dengan lam. Huruf ha bertemu dengan lam. Jadilah hal. Okey. Bal pula, huruf ba bertemu dengan lam. Huruf ba bertemu dengan lam. Jadilah bal. Okey, lam huruf, ingat dua perkataan ni lah. Dua kalimah ni. Hal dan bal. Okey. Hukum dia. Hukum ada dua. Satu idgham, satu izhar. Satu idgham, satu izhar. Okey. Baik. Macam mana idgham? Macam mana hukum baca dengan idgham? Bila hal ataupun bal, bila hal ataupun bal bertemu dengan lam ataupun ra. Bila bertemu hal dengan lam, baca dia idgham. Bila bertemu bal dengan ra, jadi baca dia idgham. Sama juga kalau bal bertemu dengan lam. Okey, contoh halaka. Ni hal bertemu dengan lam. Halaka. Hal ni lam yang berada pada kalimah hal ni adalah lamul huruf. Inilah lamul huruf, iaitu kita tengok takrif dia, hiya lamus sakinah alwaqi'atu fi hal. Lam sakinah, lam yang mati, inilah lam yang mati terletak pada kalimah hal. Lam mati terletak pada kalimah hal. Ni hal ni, lam ni lah lam amarnya. Lam ni, lam mati ni. Inilah lam amarnya. Contoh pada idgham adalah halaka. Dimasukkan lam ni, lam ta'rif, lam huruf ni dimasukkan kepada lam yang berikutnya. Okey, bila bertemu lam sama lam, halaka. Lam pertama ni kita tak baca sebab dimasukkan kepada lam yang kedua. Okey, tu bagi hukum idgham. Satu lagi hukum izhar, bila hal ataupun bal bertemu dengan ma'adan lam ataupun ra. Okey, bila hal ataupun bal bertemu dengan huruf selain daripada lam dan ra, bertemu dengan huruf selain daripada lam ataupun ra, maka baca dia adalah izhar. Baca dia mestilah jelas. Contoh hal tarabbasuna. Tengok beza dengan halaka. Halaka ni, lam ni dimasukkan kepada lam berikutnya. Tapi pada hal tarabbasu, lam ni dibaca dengan jelas. Hal tarabbasun. Jelas tu hukum dia. Dua sahaja hukum dia. Okey, dua sahaja hukum bagi lamul huruf. Okey, tu sahaja untuk bahagian lam huruf, iaitu kamu kena ingat satu perkataan hal, satu perkataan bal, dan bertemu dengan tak kisahlah huruf apa selepasnya. Cuma bila bertemu tu kena ada pembahagian hukum pula. Okey, ada idgham, ada izhar. Bila kena baca dengan idgham tu, iaitu bila hal ataupun bal bertemu dengan huruf lam ataupun ra, dan bila dengan baca izhar, hal ataupun bal bertemu dengan selain daripada huruf lam dan huruf ra. Okey, sebab apa? Sababuhu kamu cari. Sebab apa? Ni soalan. Okey, sababuhu, sebab apa kena baca idgham? Bila bertemu lam dan ra atau ra, sebab apa dibaca izhar? Bila bertemu selain daripada lam dan ra, ni kamu cari dan kamu jawab. Okey, itu soalan dia. Baik, habis untuk bahagian lamul huruf. Okey, habislah untuk pecahan pada
bab yang ketiga ni, pada 5 pecahan 5 aksam ni. Okey, habis bahagian lamat sakinah. Okey, selesai bab yang ketiga. Selesai bab yang ketiga. Okey, untuk kelas seterusnya, insyaAllah kita akan tengok bab mana yang kita nampak macam payah ataupun banyak pecahan, banyak benda yang kita nak kena fokus, dan kita akan ulang kajilah bab tersebut. Okey, untuk hari ini itu saja untuk kelas ulang kaji maharat kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.